Kenapakah Yesus satu-satunya jalan ke syurga? Ini ialah anak-anak saya. Katakan saya mencuri sesuatu daripada anak-anak saya. Apakah hukuman yang akan dikenakan ke atas saya oleh anak-anak saya? Mungkin saya tidak akan dihukum langsung, kan? Jika saya mencuri sesuatu daripada istri saya, hukuman yang akan dikenakan ke atas saya ialah tidur di atas tilam nipis, di atas lantai, di luar bilik tidur untuk 1 malam. Jika saya curi sesuatu daripada raja negara, saya akan dipenjarakan. Dosa yang sama, yaitu mencuri sesuatu, tetapi hukumannya berbeza bergantung kepada siapa yang dosa itu dilakukan terhadap. Apabila kita berdosa terhadap Tuhan yang kudus, Alkitab memberitahu kita bahawa hukumannya ialah maut. Di Roma 6:23, firman Tuhan memberitahu kita bahawa upah dosa ialah maut. Maut di sini bermaksud jahanam kekal di dalam neraka. Sesetengah orang ingat bahawa orang baik pergi ke syurga, orang jahat pergi neraka. Mereka ingat bahawa neraka ialah tempat di mana mereka boleh merokok, berjudi, minum arak, ambil dadah, pergi kasino dan melakukan pelbagai perkara yang gila dan menyeronokkan. Oleh itu, mereka ingat lebih baik mereka pergi ke neraka kerana kawan-kawan mereka juga akan pergi ke sana. Neraka langsung bukan macam itu. Alkitab memberitahu kita bahawa di neraka apinya kekal. Di Matius 25 ayat 41, firman Tuhan memberitahu kita bahawa neraka ialah tempat di mana adanya api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Alkitab tidak memberitahu kita maklumat yang terperinci tentang neraka, tetapi daripada maklumat yang ada, suatu yang pasti ialah tiada perkataan manusia dapat menerangkan penderitaan yang bakal menimpa sesiapa yang pergi ke neraka. Mungkin anda fikir, saya orang baik, saya tidak akan pergi ke neraka. Saya lebih banyak melakukan kerja-kerja baik berbanding melakukan dosa. Kerja-kerja baik saya akan memadamkan dosa saya. Saya layak pergi ke syurga. Ajaran bahawa kerja-kerja baik dapat memadamkan dosa adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Biar saya jelaskan mengapa dosa tidak dapat dipadamkan dengan kerja-kerja baik. Ini ialah Bill Gates, pengasas Microsoft. Dia telah banyak bersumbang kepada umat manusia. Mana-mana anda pergi, anda akan jumpa komputer dengan perisian Microsoft. Beli benda di supermarket, cashier guna komputer. Pergi office, ada komputer. Pergi bank, ada komputer. Sekarang ni, masyarakat kita tidak dapat berfungsi tanpa komputer. Tanpa Bill Gates, kita tidak akan ada komputer seperti yang kita ada hari ini. Selain itu, dia telah menderma sebanyak $36 bilion Amerika kepada kerja-kerja amal. Jika anda tidak tahu berapa banyaknya $36 bilion Amerika, biar saya gambarkan. Anda boleh beli 1 juta buah produk aksia jika anda ada $36 bilion Amerika. Anda boleh memberi setiap rakyat di Sarawak RM59,000 Malaysia. Memang tidak dapat dinafikan bahawa Bill Gates telah banyak melakukan baik. Dia memang seorang yang baik. Namun, andaikan Bill Gates telah membunuh istrinya dan dihukum gantung sampai mati. Jika hakim ini ialah hakim yang adil, bolehkah dia kata, Bill Gates, tidak apa. Saya akan membebaskan anda walaupun anda telah membunuh istri anda kerana anda telah banyak melakukan kerja-kerja baik? Sudah tentu tidak. Seorang hakim yang adil mesti menghakimi Bill Gates berdasarkan kesalahan yang telah dilakukan oleh Bill Gates dan bukannya berdasarkan kerja-kerja baik yang telah dilakukan oleh Bill Gates. Kerja-kerja baik Bill Gates tidak dapat memadamkan kesalahan. Kerja-kerja baik Bill Gates tidak dapat menyelamatkan Bill Gates daripada hukuman mati. Sama juga, tidak kira berapa kerja baik yang telah anda lakukan. Jika anda telah melakukan satu dosa pun, Tuhan yang merupakan hakim yang sempurna berhak menjatuhkan hukuman dibuang ke neraka ke atas anda. Maka, jelas sekali bahawa kerja-kerja baik kita tidak dapat memadamkan dosa-dosa kita. Dalam Yakobus 2 ayat 10, firman Tuhan memberitahu kita bahawa melanggar sesuatu perintah Taurat bererti melanggar seluruh hukum. Selain itu, firman Tuhan memberitahu kita dalam Roma 3 ayat 23 bahawa semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Tuhan. Sememangnya, kita semua orang yang berdosa dan tidak layak pergi ke syurga. Sesetengah orang mungkin tanya, kenapakah Tuhan tidak mengampuni kita begitu saja? Ada juga orang yang berfikiran seperti ini. Saya percaya Tuhan penuh dengan belas kasihan, penuh rahmat. Tuhan tentu akan mengampuni dosa saya dan saya akan masuk syurga. Tuhan tidak boleh mengampuni dosa kita semata-mata kerana kita meminta maaf. Ini kerana Tuhan bukan sahaja penuh dengan belas kasihan dan rahmat. Dia juga adalah Tuhan yang penuh dengan keadilan.
Jika Tuhan mengampuni kita sahaja tanpa bayaran semata-mata kerana kita meminta maaf secara ikhlas, itu bermakna Dia adalah Tuhan yang tidak adil dan tidak ada kasih sayang. Biar saya terangkan. Katakan seorang yang Anda sayang telah dibunuh oleh seorang pembunuh. Pembunuh itu berkata kepada hakim, "Tuan Hakim yang dihormati, saya menyesal atas kesalahan saya dan sudah insaf. Ampunilah saya tidak akan membunuh lagi." Jika hakim mengampuni kesalahan pembunuh itu begitu sahaja tanpa hukuman semata-mata kerana dia meminta maaf secara ikhlas, adakah hakim ini hakim yang adil? Memang tidak. Hakim yang berbuat demikian bukan saja tidak adil, malah dia juga tidak ada belas kasihan. Jika hakim mengampuni pembunuh begitu saja, di manakah keadilan untuk orang kesayangan Anda yang dibunuh itu? Di manakah keadilan untuk keluarga dia? Di manakah keadilan untuk Anda? Tuhan merupakan Tuhan yang adil dan penuh kasih sayang. Oleh itu, Dia tidak boleh mengampuni dosa kita begitu sahaja tanpa hukuman semata-mata kerana kita meminta maaf secara ikhlas. Kalau kerja-kerja baik tidak dapat memadamkan dosa kita, minta maaf secara ikhlas pun tidak dapat memadamkan dosa kita. Habis, macam mana boleh kita pergi ke syurga? Biar saya terangkan dengan satu ilustrasi. Katakan Anda telah melanggar undang-undang dan didenda 50,000. Jika Anda tidak mampu membayar 50,000 ini, Anda akan dipenjarakan. Anda tidak ada 50,000 tetapi Anda tidak mau dipenjarakan. Apakah yang boleh Anda buat supaya tidak perlu masuk penjara? Senang saja, minta orang lain yang mampu membayar denda 50,000 ini. Asalkan ada orang yang menolong Anda jelaskan denda ini, Anda tidak perlu masuk penjara. Apabila kita melanggar undang-undang Malaysia, kita boleh bayar dengan ringgit Malaysia. Apabila kita melanggar undang-undang Tuhan, iaitu berdosa, ringgit Malaysia tidak diterima. Malah, dolar Amerika atau Bitcoin pun tidak diterima. Mata wang yang diterima oleh Tuhan untuk bayaran denda dosa ialah darah. Ibrani 9 ayat 22 memberitahu kita, tanpa tumpahan darah tidak ada pengampunan. Bukan itu saja, hanya darah daripada korban yang sempurna sahaja diterima. Korban sempurna mesti memenuhi 3 syarat. Syarat nombor 1, korban sempurna mestilah seorang manusia. Mengapa begitu? Ini ialah sebuah kereta mewah Ferrari 458 Italia. Harga kereta ini melebihi 1 juta ringgit Malaysia. Andaikan saya seorang penjual kereta dan Anda telah membeli kereta ini daripada saya semalam, Anda telah membuat bayaran penuh kepada saya semalam. Hari ini, Anda datang jumpa saya untuk mengambil Ferrari Anda. Saya memberitahu Anda, minta maaf, Ferrari yang Anda beli itu tidak ada stok. Bolehkah saya gantikan dengan perodua aksia? Adakah Anda sudi menerima perodua aksia sebagai ganti untuk Ferrari? Sudah tentu tidak. Ini kerana nilai sebuah aksia adalah jauh lebih rendah berbanding sebuah Ferrari. Oleh itu, korban yang sempurna mestilah manusia, bukan seekor lembu, bukan sebiji apel atau benda-benda yang lain kerana hanya manusia yang mempunyai nilai yang setaraf dengan manusia. Hanya seorang manusia layak mati untuk manusia. Syarat nombor 2, korban sempurna itu mestilah tanpa dosa, mesti suci. Seorang yang berdosa tidak boleh mati untuk seorang berdosa yang lain. Biar saya terangkan. Andaikan John dan saya telah disabit hukuman mati kerana kami telah membunuh. Saya berkata kepada hakim, bebaskan John, biar saya menjadi ganti John. Akankah hakim yang adil akan menerima tawaran saya? Sudah tentu tidak. Saya juga bersalah. Saya juga disabit hukuman mati seperti John. Oleh itu, seorang yang berdosa tidak layak mati untuk seorang berdosa yang lain. Hanya orang yang tidak berdosa boleh mati untuk orang yang berdosa. Akhir sekali, korban yang sempurna mestilah Tuhan sendiri, kerana hanya Tuhan mempunyai nilai yang tidak terhingga, lebih daripada memadai untuk membayar dosa-dosa seluruh dunia. Biar saya terangkan. Katakan sekumpulan pengganas telah mengambil 20 orang sebagai tebusan di dalam sebuah bank. Semua tebusan itu adalah orang biasa. Saya, yang juga merupakan orang biasa, berkata kepada ketua pengganas, bebaskan semua tebusan, ambillah saya sebagai ganti. Akankah pengganas itu bersetuju dengan cadangan saya? Tidak mungkin. Saya seorang yang biasa. Nilai saya sebagai tebusan adalah jauh lebih rendah berbanding 20 orang tebusan yang sudah dalam tangan mereka. Namun, katakan Raja Negara berkata kepada ketua pengganas, bebaskan semua tebusan itu, biar saya, Raja Negara ini, mengambil tempat mereka. Adakah pengganas itu akan menerima tawaran Raja? Oh, sudah tentu. Nilai Raja sebagai tebusan jauh lebih tinggi berbanding 20 orang biasa. Oleh itu, hanya Tuhan yang nilainya tidak terhingga layak menjadi korban sempurna untuk menebus dosa semua manusia. Tiada antara kita yang dapat memenuhi kesemua syarat untuk menjadi korban sempurna. Tiada antara kita adalah tanpa dosa,
Tiada antara kita adalah Tuhan. Tiada antara kita yang mampu membayar denda dosa kita sendiri. Tetapi tiada antara kita yang mahu pergi neraka. Apakah yang boleh kita buat? Seperti yang saya katakan tadi, jika Anda didenda, asalkan ada orang yang membayar denda Anda tidak akan dipenjarakan. Sama juga, asalkan ada orang yang membayar denda dosa Anda tidak perlu membakar di neraka. Anda boleh masuk syurga. Hanya Yesus sahaja yang merupakan Tuhan, yang datang ke bumi ini sebagai seorang manusia 2000 tahun dahulu, yang menjalani hidup tanpa dosa, dan mati di atas salib sahaja, yang dapat memenuhi semua syarat untuk menjadi korban sempurna. Yesus adalah manusia. Yesus tidak pernah berdosa. Yesus adalah Tuhan. Hanya darah Yesus sahaja yang layak digunakan sebagai bayaran untuk menebus dosa kita. Apabila kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita disahkan layak masuk syurga. Kita disahkan layak bukan kerana kita orang yang baik, bukan kerana kita telah banyak melakukan kerja-kerja baik. Kita disahkan layak masuk syurga kerana darah Yesus telah menebus dosa kita. Oleh sebab inilah Yesus ialah satu-satunya jalan ke syurga. Sememangnya, Tuhan begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup kekal.